Hak orang miskin ada dalam poket kita, ada dalam akaun kita. Banyak mana akaun kita, dia panggil 1/40. Manakala kita ada 40,000, 1,000 zakat. Bukan banyak pun, kan? Banyak tu. Kalau banyak orang bakhil, banyak lah. Kemudian dalam ayat ini juga Allah Ta'ala sebut sirran wa alaniyah, secara rahsia dan secara tersembunyi. Maka di sini dalam tafsir Ibnu Atiyah rahimahullah, dia kata apa? Sedekah secara rahsia itu iaitulah sedekah-sedekah yang sunat. Seeloknya sedekah yang sunat, kita rahsiakan sedekah kita. Sebab itu di antara rahsia di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Wal alaniyatu, sedekah yang zahir, al mafruḍah, sedekah yang wajib. Katanya wahadha muqtadal ahadis. Naam. Itu berdasarkan hadis. Mana digalakkan sangat-sangat sedekah yang sunat kita beri secara rahsia. Sebab apa? Sebab kita tak wajib. Kita beri itu semata-mata kerana keyakinan kita, as-sadaqatu burhan, tanda kita yakin dengan janji Allah Ta'ala. Dalam hadis yang kita baca, ma naqasat malun min sadaqah, sedekah tak mengurangkan harta. Sebab kita dalam siri yang lepas, dalam kuliah kita, anak kata sedekah itu hanya menukarkan daripada akaun dunia kepada akaun akhirat. Tak rugi. Maka kita rahsiakan. Tapi kalau sedekah yang fardu, elok dizahirkan. Hari ini tuan-tuan semua, fulan, Tuan Haji, Datuk Seri akan membayar zakat perniagaan dia, zakat harta dia. Itu dizahirkan supaya orang tahu, bila orang lalu tengok bisnes kedai kita, supermarket ke apa benda syarikat kilang kita, orang tengok, orang akan doakan, Masya Allah, tuan syarikat ini ahlu zakah, ahli zakat. Kita doakan supaya dia punya syarikat bisnes dia bertambah maju, sebab dalam ini ada hak fakir miskin lis-sa'ili wal mahrum terdapat dalam syarikat dia, insya-Allah. Tapi kalau yang sedekah sunat itu bainani wa bainak, bainana wa bainallah, di antara kita dengan Allah, elok kita rahsiakan. Habis puak-puak NGO macam mana? NGO pun kita kata berpada-padalah tunjuk muka orang supaya kita lebih rahsiakan sedekah kita, biarlah dia menjadi rahsia di antara kita dengan Allah. Baik. Bila waktu nak sedekah, tanda tuan-tuan, kan, tanda kita nak sedekah ni, min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala qilal, sebelum datangnya hari yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada sahabat handai yang dapat memberikan pertolongan. Mu nak sedekah, sedekah awal. Jangan nyawa di halkum. Barulah Rabbirji'un, ya Allah kembali semula. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tangguhkan sikit mati. Sebab harta banyak dalam akaun tu, tak sempat nak bagi lagi ni. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah, nak jadi orang soleh. Tuhan kata walan yuakhirallahu nafsan, tak adalah, masa sudah cukup, boleh jalanlah, harta tu jadi hak orang. Dalam satu kisah yang ana sebut daripada seorang syekh di Riyadh, menceritakan ada orang ni mati, tak ada isteri, tak ada anak, tak ada keluarga. Orang pergi cari kabilah dia. Arak ni dia mudah cari, dia kesan melalui kabilah. Al-Kaza tu, al tu. Cari-cari jumpa. Pihak mahkamah telah mengisbatkan 3 orang mendapat harta pusaka dia. Setelah ditapis, disiasat, 3 orang harta pusaka dia banyak. Seorang-seorang boleh 100 juta. Seorang-seorang. Tak tahu nak buat berapa pokok dia tu.
Kaya sungguh. 3 orang ni boleh. Akhir kali tuan Qadhi kata, aku nak minta lah daripada kamu 1 juta seorang. 3 orang boleh 3 juta. Aku nak buat masjid wakaf untuk si mati yang tidak ada keluarga, tak ada anak ni. Penerima yang pertama kata, maaf lah tuan Qadhi, saya pun banyak anak ni, ramai anak ni. Allahu Akbar. Yang kedua pula kata, maaf lah tuan Qadhi, saya ni banyak hutang. Padahal dia tak tahu ke juta tu berapa. Jawapan yang ketiga cukup sentap. Dia kata, tuan Qadhi, kalau arwah si mati ni masa hidup dia tak manfaat daripada harta dia, bila dia mati pun tak payahlah. Balik saja. Tak bagi. Main-main. Jadi kalau kita nak sedekah, kita nak buat apa sebelum kita mati, kata di para pendakwah, harta kita tidak dibawa bersama ke dalam kubur. Sebagaimana puak-puak Fir'aun Al-Fara'inah. Hari ni orang jumpa barang-barang Fir'aun zaman dulu, jumpa dalam tanah di bumi Mesir, jumpa keranda dia, dalam tu penuh dengan barang-barang perhiasan macam-macam ada. Tapi kita orang Islam ni, kita tak bawa masuk dalam keranda harta benda kita, maka harta kita tidak boleh dibawa bersama ke dalam kubur, tetapi harta kita boleh menunggu kita dalam kubur. Baiklah para jemaah sekalian,